salah satu UMS Kampus Harmoni. Bersama saya, Kamsia Betima Balo, bertemu kita pada hari ini dengan membincangkan topik yang hangat dan polemik di Malaysia, yaitu isu kita pada hari ini, peranan Kesatuan Sekerja dalam sehari politik semenjak merdeka. Sukacita akan saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Yang pertama, Cik Muhammad Rizwan. Apa kabar Cik Muhammad Rizwan? Kabar baik Cik Kamsia. Cik Kamsia apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dan seterusnya ahli panel kita yang kedua adalah Cik Nur Hidayah. Semuanya Anda hari Cik Nur Hidayah. Terima kasih Saudari Pengurusi Majlis. Okey. Seterusnya saya akan memperkenalkan ahli panel kita yang ketiga, iaitu Cik Asmawati binti Rahman. Apa kabar Cik Asmawati? Ya, baik. Bagaimana pelajaran Anda? Alhamdulillah sehat. Encik dari mana sebenarnya? Asal dari Daripada Keningau, Sabah rupanya ya. Dan seterusnya ahli panel kita yang keempat adalah Cik Muhammad Fadli Hisham. Apa kabar Cik Muhammad Fadli Hisham? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Cik? Ada? Saya juga sehat-sehat belaka. Dan Anda dari mana? Dari Kelantan. Kelantan. Bahagian? Ya, bagian Bacot. Bacok. Ya. Oh, jauh daripada Sabah. Okey. Semua ahli-ahli panel kita akan membincangkan dan mengupas hujah-hujah yang kritikal, di mana kita semua akan membincangkan isu politik pada hari ini yang akan bakal menggegarkan forum bicara. Ambil kata kunci kita, tajuk kita pada hari ini yaitu Kesatuan Sekerja. Apa itu Kesatuan Sekerja? Apa definisinya? Apa maksudnya? Sekarang mari kita bertanya kepada Cik Muhammad Rizwan. Silah berikan gambaran yang jelas dan umum tentang Kesatuan Sekerja. Silahkan Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cik Kamsia atas Sama-sama. soalan tersebut. Okey, seperti yang kita tahu, Kesatuan Sekerja di Malaysia ini didefinisikan sebagai di dalam Akta Kesatuan Sekerja pada tahun 1959 adalah sebagai satu persatuan atau gabungan majikan atau pekerja yang bekerja dalam Malaysia itu sendiri. Dan menurut peruntukan akta ini, kalian suatu kesatuan sekerja dalam sektor swasta hendaklah terdiri daripada pekerja atau majikan dalam sesuatu pekerjaan yang digelar sebagai ketugangan, pekerjaan atau industri yang akan seakan-akan sama dengan kerja yang dimaksudkan dalam akta tersebut. Okey. Pekerja-pekerja menyertai kesatuan sekerja kerana mereka sedar bahawa secara kolektif mereka akan berada dalam kedudukan yang membolehkan mereka meminta gaji dan yang lebih dan syarat-syarat yang tertentu dalam akta ini. Dan kesatuan sekerja seperti yang kita tahu juga bukan hanya berminat mengenai kehidupan pekerja-pekerja itu saja. Malah kesatuan sekerja ini bertindak sebagai tali ataupun link kepada kerajaan untuk membantu ahli-ahli dalam kesatuan sekerja itu untuk menyuarakan pendapat mereka ataupun meningkatkan ataupun menyasarkan pandangan mereka kepada kerajaan secara lebih terperinci dan lebih bermaklumat. Itu saja. Itu saja Cik Muhammad Ya. Rizwan. Tadi yang Anda katakan bahawa Kesatuan Sekerja ini mempunyai tali ataupun mempunyai link ataupun perhubungan dengan kerajaan. Ya. Okey, itu adalah mengenai Kesatuan Sekerja. Berikut merupakan gambaran yang jelas tentang Kesatuan Sekerja, di mana merupakan satu perhubungan di antara kerajaan dan juga pekerja ataupun di antara pekerja dengan pekerja dan juga Ya. Kesatuan Sekerja ini adalah sangat bermakna dan important. Setelah mengetahui tentang definisi dan maksud dan gambaran yang jelas tentang Kesatuan Sekerja, sekarang mari kita ketahui apakah peranannya, apakah tugasnya, apakah tanggung jawabnya Kesatuan Sekerja. Dan kita beralih kepada ahli yang kita yang kedua, Cik Nur Hidayah. Cik Nur Hidayah, apakah peranan Kesatuan Sekerja secara umumnya dan juga apa kaitannya dengan politik? Saya jelaskan, Cik. Okey, terima kasih Saudari Pengurusi Majlis. Terima kasih. Sebagai suara mewakili pekerja, Kesatuan Sekerja sememangnya mendapat perhatian daripada berbagai pihak kerana kelantangan suara mereka untuk menyuarakan hak pekerja yang sentiasa dianggap sebagai nadi pembangunan negara. Jadi memang tidak dinafikan bahawa Kesatuan Sekerja ini sememangnya memainkan peranan yang penting dalam pemerintahan, terutamanya dalam senario politik. Pergerakan Kesatuan Sekerja ini bukan sesuatu yang baru di negara ini. Malah lebih ramai pemimpin Kesatuan Sekerja yang menjadi wakil rakyat seperti Allahyarham Ahmad Noor dan juga mendiang B. David. Di sini saya ingin ambil MTUC sebagai Kesatuan Sekerja yang sememangnya memainkan peranan penting dalam senario politik negara. Menurut Syekh Syekh Muhammad yang merupakan bekas Presiden MTUC, beliau mengatakan bahawa penglibatan anggota dan pemimpin Kesatuan
Kongres Ketua Kerja Malaysia itu MTUC dalam politik merupakan perkara biasa dan tidak harus dijadikan alasan oleh mana-mana pihak. Beliau yang juga merupakan timbalan Parti Keadilan Rakyat iaitu PKR selama pada ketika itu berkata jika dilihat daripada latar belakang MTUC, sejak zaman bersamaan memang terdapat pemimpinnya yang turut terlibat dalam senario politik. Setelah mengetahui dengan lebih lanjut tentang kesatuan kerja, saya ingin mengetahui dan mengupas lagi sedikit kepada ahli pilihan kita iaitu Cik Muhammad Rizwan. Cik Muhammad Rizwan, adakah kesatuan kerja dalam sektor awam? Terima kasih kepada Cik Kamsia sekali lagi. Di dalam sektor kerajaan kita memang ada kesatuan kerja yang dikenali sebagai QPEX ataupun dalam erti kata yang mudah Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam dan Jabatan Kerajaan, itu QPEX. Dan tetapi sebelum saya mengulas lebih lanjut mengenai apa itu QPEX, kita perlu melihat balik pada sejarah yang lampau sebelum merdeka. Dan memang kesatuan sekerja mula dikenalkan pada tahun 1940 itu sendiri. Tetapi tiada kesatuan sekerja ditubuhkan sehingga dan selepas perang, di mana para pekerja disusun di bawah kesatuan sekerja. Mereka disusun mengikut status, jabatan ataupun keturunan ataupun kemahiran mereka masing-masing. Tetapi tidak lama selepas mereka menyadari bahawa wujudnya kesatuan sekerja yang berganda ataupun bertindih dan mempunyai bidang dan fungsi yang sama dan tidak memudahkan untuk mereka memperjuangkan apa sebenarnya yang ingin mereka perjuangkan. Pada tahun 1948, beberapa orang pemimpin kesatuan sekerja sektor awam itu sendiri telah memberi ataupun mengambil langkah yang pertama bagi menubuhkan Government Services Staff Council ataupun Majlis Kekitangan Perkhidmatan Awam. Dan nama utama majlis ini ditubuhkan adalah untuk menggalakkan kerjasama antara kesatuan tanpa melibatkan diri dalam autonomi individu, hal ehwal pentadbiran kesatuan berkenaan dan demi memperjuangkan kepentingan dan kebajikan bersama anggota-anggota yang terlibat yang memperjuangkan gaji bulanan ataupun kesatuan yang mereka menyertai dalam majlis tersebut. Tetapi selepas merdeka dan mereka telah melalui banyak proses dalam penyusunan dan menyatukan kesatuan pekerja itu, maka telah tubuhnya QPEX itu sendiri di bawah enactment kesatuan sekerja pada 23 Oktober 1957, iaitu beberapa bulan selepas kita mencapai kemerdekaan kita yang pertama. Convention pertama QPEX kita perlu tahu yang telah diadakan pada 6 September 1959, ekoran penyusunan semula pendaftaran kesatuan sekerja, maka QPEX ini sendiri telah didaftarkan sekali lagi pada 12 November 1960 di bawah Ordinan Kesatuan Sekerja 1959 dengan nombor daftarnya adalah 195. Dan berkenaan dengan soalan seterusnya yang daripada Cik Kamsia, apa kaitan QPEX ini dalam kesatuan dalam politik di Malaysia? QPEX seperti yang kita tahu dia terlibat dalam jabatan kerajaan ataupun sektor perkhidmatan awam itu sendiri. Maka secara tidak langsung mereka seperti yang dikatakan oleh presidennya itu sendiri, yaitu Datuk Haji Omar Osman, mengatakan bahawa pekerja-pekerja yang bekerja dalam sektor awam ini perlu memberi manfaat kembali kepada kerajaan yang sedia ada dengan menyokong kerajaan Barisan Nasional pada Pilihan Raya Umum yang ke-13. Ini telah dinyatakan oleh beliau sendiri sewaktu menghadiri satu majlis bersama dengan pegawai-pegawai yang lain. Dan dalam ucapannya juga beliau mengatakan bahawa QPEX yang ada pada hari ini telah memperjuangkan 18 manfaat, antaranya kenaikan gaji, pangkat, gaji minimum dan gaji maksimum. Dan beliau mengatakan sekali lagi bahawa sudah bagus sekarang kerajaan skim pension pun naik sebanyak 2% tahun. Besaran kerajaan perlu taat setia kepada kerajaan sekarang. Dan sebagai pemimpin kesatuan, beliau sendiri telah menasihati anggota perkhidmatan awam itu sendiri untuk menyokong kerajaan pada hari ini. Kembali kepada saya, yaitu dengan tajuk kita peranan swasta kerja. Itu kaitan. Cik Nur Hidayat, apakah kesatuan kerja dalam sektor swasta dan adakah berkenaan? Dan seterusnya juga, tadi Cik bilang bahawa MTUC itu berkaitan dengan politik. Jika iya, dan bagaimana dan berlaku dalam sejarah politik pada masa kini? Jelaskan. Ya, terima kasih saudari pengerusi majlis. Seperti yang saya cakap tadi, MTUC juga memainkan peranan penting dalam kesatuan kerja di Malaysia. Di sini saya ingin ambil satu isu yang berkaitan dengan MTUC di mana mereka menentang isu ini, iaitu isu pemindahan Akta Kerja 1955 yang telah diluluskan oleh kerajaan pada 6 Oktober 2011.
Okey, pindaan akta ini ditentang oleh pekerja kerana banyak merugikan masa depan dan juga para pekerja. Difahamkan jika kontraktor tenaga kerja ini iaitu salah satu pindaan dalam Akta Kerja 1955 ini diamalkan secara melalui negara ini, maka generasi pekerja pada masa depan tidak dapat menikmati imbuhan-imbuhan yang sepatutnya dinikmati oleh para pekerja. Dan seterusnya, apa itu kontraktor tenaga buruh? Kontraktor tenaga buruh atau contractor of labour ni adalah sebenar. Ianya adalah syarikat yang menyediakan pekerja-pekerja yang bekerja secara kontrak di syarikat-syarikat besar untuk semua sektor. Jika akta ni berkuasa, maka ia terpaksa mengikut jika akta ini berkuasa, maka pekerja akan terpaksa bekerja mengikut kontrak dan selepas kontrak, pekerja akan dipecat begitu sahaja. Selain itu, kelulusan kontraktor tenaga kerja dalam pemindahan Akta Kerja 1955 ini juga akan menyebabkan semua pekerja tidak dapat membela kebajikan mereka. Oleh itu, MTUC telah menggerakkan satu demonstrasi yang terancang iaitu pada Khamis 3 November 2011 di mana di setiap negeri itu bermula daripada 5 hingga 6.30 petang untuk menentang pindaan akta tersebut. Misalnya adalah di Hotel Tang Dinasti Sabah. Ini adalah video rekaman yang telah dibuat oleh MTUC yang telah merancang untuk mengadakan piket untuk membuka mata kerajaan perihal kesan-kesan negatif akibat Akta Kerja 1955 yang telah diluluskan pada 6 Oktober 2011. Ya. Okey, berdasarkan video yang telah ditayangkan itu tadi, demonstrasi yang telah dibuatkan iaitu piket yang telah dibuat oleh MTUC ini diharap agar mampu membuka fikiran golongan para pekerja agar 11 juta orang pekerja di negeri ini lebih peka dan memahami tentang permasalahan sebenar. Hal ini berkaitan secara langsung dengan senario politik Malaysia terutamanya kerajaan iaitu Barisan Nasional. Tak kala sokongan kaum Cina amat rendah terhadap PN, maka undi penentu adalah kaum India dan juga kaum Melayu. Tetapi bukankah dua etnik ini paling ramai dalam mempelopori kerja makan gaji sebagai buruh atau kelas pertengahan? Maka kerajaan tiada pilihan melainkan suara kaum ini didengar. Okey, dari data 2010, jumlah buruh tempatan keseluruhannya adalah 10,864,300, manakala buruh asing pula adalah 1,542,500 orang. Jika lebih daripada 10 juta pekerja tempatan ini berperanan di atas kertas undi, maka lanskap politik akan berubah. Jadi peranan kesatuan adalah sangat penting dalam senario politik seperti yang telah dibahaskan tadi iaitu mengenai peranan kesatuan sekerja iaitu MTUC dalam menentang Akta Kerja 1955. Namun akhirnya pada 6 Mac 2012, kerajaan telah memutuskan bahawa pindaan Akta Kerja 1955 ini hanyalah membabitkan kontraktor buruh dalam sektor peladangan. Menteri Sumber Manusia iaitu Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata, keputusan ini dibuat sebagai mengambil kira bantahan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia iaitu MTUC. Keputusan ini membabitkan situasi menang-menang kepada pihak yang memangkitkan isu berhubung pindaan akta tersebut. Di sini saya ingin tekankan sekali lagi bahawa peranan MTUC sememangnya mencorakkan landscape dan juga senario politik di Malaysia. Sebagaimana kita bahaskan tadi, mereka membuat piket dan juga demonstrasi untuk menentang Akta Kerja 1955 ini, dan akibat daripada demonstrasi dan piket yang diadakan di seluruh negeri pada seperti yang dinyatakan tadi, maka kerajaan telah mengubah dan juga membuat sekali lagi pindaan akta tersebut dengan bersetuju bahawa contractor of labour ataupun kontraktor buruh, tenaga buruh itu tadi hanyalah dihaskan kepada pekerja dalam sektor peladangan. Baiklah begitu. Setelah mengetahui dengan lebih lanjut tentang MTUC dan berlakunya demonstrasi dalam kalangan mereka, dan sekarang kita akan bincangkan dalam aspek majikan. Setelah mengetahui dengan lebih lanjut tentang sejarah secara awam, secara swasta, sekarang kita tengok dalam aspek majikan, iaitu ada yang ketiga. Apakah cara majikan dan bagaimana mempengaruhi pekerja dalam organisasi terhadap urusan politik? Soalan yang kedua,
Dan bagaimana pendapat Anda? Mengapa majikan perlu dan harus mempunyai kesatuan kerja, sedangkan majikan itu mempunyai kuasa atau otoritas dalam organisasi? Dan soal yang ketiga untuk Cik Fadli pula, adakah pengliburan politik memberi kesan politik kepada kesatuan kerja majikan dan bagaimana kesannya pada pekerja? Saya jelaskan, Cik. Terima kasih Cik Kamsiah. Okey. Cara majikan mempengaruhi pekerja dalam organisasi daripada kesan politik. Kita tahu bahawa politik ialah satu kuasa. Di sini bermaksud majikan mempunyai hak dalam mengatur atau mengarah pekerja bagi memilih mana-mana parti politik. Tidak kira parti kerajaan ataupun bukan kerajaan. Hal ini jika majikan berpihak kepada kerajaan, maka pekerja terpaksa mengikut kehendak majikan. Ini dapat disebutkan pekerja harus mengikut kehendak majikan kerana majikan berkuasa dalam sebuah organisasi. Jika pekerja tidak mengikut kehendak majikan, kemungkinan pekerja itu akan diberhenti kerja atau mendapat layanan buruk daripada majikan. Hal demikian, pekerja tidak dapat berbuat apa-apa keputusan dalam bidang politik kerana majikan berkuasa mutlak untuk mengurus berbagai perkara dalam sebuah organisasi. Soalan kedua daripada Cik Kamsiah, bagi pendapat saya, mengapa majikan perlu mempunyai kesatuan sekerja? Kerana kesatuan sekerja majikan merupakan pertumbuhan yang bersatu untuk mencapai pelbagai tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan satu dasar yang sama dalam perundingan kolektif dengan kesatuan pekerja. Itu kesatuan majikan juga akan menjadi wakil dalam apa jua pertikaian industri kesatuan antara majikan dengan kesatuan sekerja. Peraturan untuk menubuh kesatuan majikan adalah sama seperti penubuhan kesatuan sekerja. Pada tahun 2002 ada 12 kesatuan majikan di Malaysia. 10 daripadanya bertumpu di Malaysia Barat. Kesatuan yang paling aktif pada masa kini ialah Malayan Commercial Bank Association MCBA, Persatuan Pengeluar Peluang Aset Pertanian Malaysia MAPA, dan Kesatuan Majikan Insurans. Okey, kita pergi soalan ketiga daripada Cik Kamsiah. Ya, pelibatan politik dalam hubungan industri akan mendatangkan kesan politik kepada majikan kerana pemuda-pemuda BN dan wakil MTUC telah menjalinkan hubungan politik dalam dasar gaji minimum yang meliputi semua sektor pekerja. Hal ini dapat dilihat kerana Pemuda Barisan Nasional BN bergandingan dengan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC buat kali pertama menjalinkan kerjasama dalam mengajuk forum umum tentang gaji minimum. Dalam forum ini, Pemuda BN mewakili komponen 13 parti politik, manakala MTUC pula mempunyai sekitar 140 kesatuan gabungan yang aktif mewakili 500,000 ahli. Menurut Ketua Pemuda BN, iaitu Khairi Jamaluddin berkata, bagi beliau, isu gaji minimum adalah soal moral yang penting untuk meningkat pendapat kaum pekerja. Menurut beliau lagi, kita harus meningkatkan pendapat rakyat, khususnya golongan pekerja. Kita tidak mahu ada yang masih menerima gaji RM400 hingga RM500 kerana ianya di bawah garis kemiskinan. Kata Khairi berpendapat hal ini soal moral kerana beliau salah seorang ahli parlimen Kerbau. Menurut Dr. S. Subramaniam, Menteri Sumber Manusia, meminta para majikan supaya menyokong dasar gaji minimum bagi pelaksanaannya berjalan lancar. Bagi pihak Persekutuan Majikan Malaysia (MEF), menegaskan pihaknya tetap dengan pendirian bahawa tidak akan menerima dasar gaji minimum sama sekali walaupun dasar gaji minimum disokong dan diterima oleh kerajaan dalam usaha menaikkan pendapat pekerja sektor swasta. Sehubung itu, pihak MEF meminta kerajaan tidak campur tangan dalam menentukan paras gaji swasta negara.
ini. Menurut pengarah eksekutif MIF iaitu Samsudin Bardal berkata di sektor awam membabitkan kaki tangan awam. Pihak kerajaan boleh menentukan balas gaji, tetapi kami berpendapat soal gaji sektor awam pihak kerajaan tidak harus campur tangan. Menurut beliau lagi, gaji pekerja-pekerja sektor swasta ditentukan oleh sektor pasaran. Pihak kerajaan tidak wajib menentukannya. Tambahan lagi, kata beliau, MIF akan terus membatah pelaksanaan gaji minimum walaupun dunia kiamat. Menurut Samsudin lagi, MIF bimbang penetapan gaji minimum akan meningkat kos pengeluaran sekaligus mengakibatkan pelabur mengalami kerugian dan menutup. Malah Samsudin berkata, MIF berpandangan bahawa untuk mewujudkan ekonomi berpendapatan tinggi perlu ada usaha meningkatkan daya saing menerusi peningkatan prestasi dan produktiviti yang boleh dicapai menerusi pendekatan kemahiran pelbagai. Latihan semula pembangunan kemahiran dan pensijilan serta mengkaji semula undang-undang buruh. Selain itu, MIF mengusulkan pembentukan Majlis Gaji Kebangsaan untuk membicarakan soal gaji dan garis panduan setiap tahun. Kesimpulannya, kesan politik terhadap MIF sangat menonjol kerana kerajaan bergandengan dengan MTUC dalam PRU ke-13. Kesan politik terhadap MTUC terbela kerana mendapat bantuan dan disokong daripada pemuda PN dan juga pihak kerajaan dalam dasar gaji minimum. Alih kita yang keempat, iaitu Cik Samati. Bagi pendapat Cik berkaitan dengan isu MTUC yang tadi disebut oleh Cik Nur Hidayah, apakah pendapat Cik sendiri? Okey, terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Okey, di sini saya ingin mengambil isu berkaitan tindakan dan pengaruh kesatuan sekerja dalam politik di mana MTUC akan memberi sokongan padu kepada mana-mana parti yang bertanding pada pilihan raya umum ke-13 pada tahun ini. Seperti yang dinyatakan oleh Encik Hidayah tadi, di mana jumlah kesatuan sekerja pada tahun 2010 yang meningkat kepada 10 juta akan mempengaruhi undi bagi calon-calon yang bertanding pada tahun ini. Okey, menurut Presiden MTUC iaitu Muhammad Khalid Atan, walaupun kesatuan ini tidak terlibat dalam politik, namun tindakan itu wajar dilakukan supaya kebajikan golongan pekerja ini terjamin dan tidak diabaikan. Salah satu tuntutan utama mereka adalah untuk menghapuskan amalan penggajian pekerja secara sistem kontrak yang telah menindas pekerja seperti yang dibahaskan oleh Encik Nur Hidayah tadi. Okey, terima kasih. Ketahui bahawa kesan politik ini ada kaitannya dengan sejarah politik pada masa kini, dan sekarang kita menjelaskan dan menyimpulkan bahawa kesatuan sekerja juga memiliki peranan dalam sejarah politik di Malaysia. Selain itu, semua pihak sebenarnya memainkan dan melaksanakan peranan dan tanggungjawab yang penting dalam membela pekerja-pekerja yang banyak berjasa kepada negara. Jangan jadikan hal isu pindahan Akta Pekerjaan 1955 ini sebagai isu yang kecil, yang remeh. Walhal ia nampak bak nilai yang setitis, tetapi sudah cukup merosakkan susu sebelanga. Berikut merupakan perbincangan yang telah menggegarkan forum bicara kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.